Yang kedua, Puan Fauziah binti Sukar. Dan untuk makluman semua, ibu-ibu ini mengalami nasib yang hampir sama, di mana Ibu Hazni mempunyai anak yang berusia 2 bulan yang bernama Muhammad bin Ridwan. Allah menguji wanita ini apabila anaknya mengidap penyakit jantung sejak dilahirkan, dan sehingga hari ini, di saat ini, hanya bergantung kepada alat bantuan pernafasan sejak dilahirkan sehingga kini. Malam ini Puan Hazni bersama dengan kita, beliau mengorbankan masanya, meninggalkan anaknya berada di ward hospital untuk bersama-sama memberi perkongsian kepada kita supaya kita menjadi manusia yang celik akal dan juga minda. Dan juga Puan Fauziah binti Sukar, seorang guru di Tanjung Malim, juga memiliki seorang anak yang kedua dan merupakan satu-satunya anak perempuan, yang bernama Farishan Nabilah binti Zain Khairul, berusia 12 tahun, mengidap penyakit buah pinggang sejak 6 tahun dan terpaksa sentiasa memerlukan rawatan susulan daripada pihak hospital. Dan kami menjemput Puan Hazni dan juga Puan Fauziah ini adalah untuk berkongsi pandangan, pengalaman beliau, bagaimana beliau menghadapi situasi ini yang kita rasa, kita tengok, kita menangis. Kita tengok video itu, bahkan ada yang menangis. Tapi bagaimana kita tanya sendiri, kita dengar sendiri bagaimana ibu-ibu ini menghadapi masalah yang hampir sama, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Puan Hazni. Puan Hazni, bolehkan saya ceritakan bagaimana Puan Hazni menghadapi, bagaimana Puan Hazni melalui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hazni binti Azmi. Saya menghadapinya, mula-mula memang susah nak menghadapi semua ni kan. Bila tengok anak saya kuat semangat untuk hidup, saya pun turutlah semangat juga. Bagaimana dari segi kos rawatan, ataupun bagaimana, adakah Puan seorang suri rumah ataupun bekerja ke? Saya seorang suri rumah tangga, suami saya bekerja seorang. Kos rawatan tu belum lagi dikeluarkan lah, sebab kita masih duduk di ward kan. Tapi masa saya pergi IJN tu memang ada lah kos rawatan. Macam kalau kita daftar semua tu memang ada pembayaran lah. Sebab kalau swasta memang bayar sendiri kan. Itu je. Jadi setakat ini perkembangan anak Puan Hazni ni bagaimana sehingga malam ni lah? Perkembangan dia macam dia masih bernafas guna tiup lah. Minum susu pun guna tiup. Lepas tu dia masih dijangkiti kuman lah. Jadi sebabkan dijangkiti kuman, kita tak boleh nak buat rawatan susulan lah ke IJN. Sehinggalah kuman dia memang clear lah. Kalau pergi IJN, semua benda macam kuman ke apa semua mesti clear. Sebab kalau buat rawatan juga, dia orang kata kematian tu ni lah lebih besar daripada hidup lah. Jadi saya terpaksa tunggu lah sampai 2 bulan dah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Hazni binti Azmi atas perkongsiannya tadi, dan insyaAllah kita dengar pula sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Fauziah binti Sukar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih diucapkan pada moderator yang mulia Ustaz Ashraf. Saya Fauziah binti Sukar. Seperti dimaklumkan oleh moderator, saya adalah seorang guru. Saya mempunyai 5 orang anak. Seperti moderator cakap tadi, memang
anak yang Sakin adalah anak nombor 2 daripada 5 orang adik-beradik, dan itulah satu-satunya bunga antara kumbang-kumbang dalam keluarga kami. Tapi ketika lahir, anak saya Farisha Nabila tu memang sihat seperti kanak-kanak lain, membesar seperti kanak-kanak lain, cerdik, kuat ingatan. Tapi mungkin dugaan untuk kami sekeluarga dan untuk anak saya sendiri Farisha Nabila, dia mengidap sakit nephrotic syndrome, di mana nephrotic syndrome ialah penyakit buah pinggang, di mana dalam buah pinggang kita ni ada penapis, dan penapis itu bocor. Bila penapis itu bocor, jadi air tu tidak boleh keluar seperti kita yang normal. Kita memerlukan rawatan. Bila dia bagi tablet secara oral, dia tak boleh nak air tu keluar macam kita semula jadi, melalui peluh ataupun air kencing. Jadi dia perlu rawatan di hospital dalam setahun mungkin sekali ataupun 2 kali. Dan sekarang pun selama 6 tahun, daripada umur dia 6 tahun sehingga sekarang 12 tahun. Untuk makluman semua adik-adik dan penonton semua, semalam hari Khamis baru dia keluar daripada hospital, dan hari ini dia tak ada bersama kami sebab mengikuti teknik menjawab UPSR. Tahun ini adalah tahun paling kami sekeluarga rasa macam kritikal jugalah, sebab nak imbangkan antara penyakit dia dengan nak bagi motivasi dia untuk menghadapi peperiksaan UPSR, di mana semua ibu bapa mengharapkan bahawa kita nak anak kita cemerlang, tapi kadang keinginan kita tak sama dengan kemampuan anak kita. Jadi kami buat yang terbaik untuk anak kami. Dan selama kami 6 tahun menghadapi pelbagai perubatan, kami dah buat secara doktor, secara saintis dan juga perubatan Islam. Kami juga menggunakan perubatan Islam. Alhamdulillah ada pengurangan, tapi kita hanya berusaha semua atas kehendak ilahi, dan kami redha dengan apa yang kami hadapi. Dan mudah-mudahan doa kami, doa kawan-kawan anak sendiri dan kawan-kawan rakan setugas mendoakan agar Farisha Nabila akan sihat dan akan sihat dalam masa akan datang seperti pelajar-pelajar di USI. Dan kami juga sebagai ibu bapa mengharapkan semoga anak kami pun sama-sama belajar seperti pelajar-pelajar yang ada sekarang. Okey, sekian. Jadi Puan, sikit lagi saya nak tanya, adakah bagaimana kehidupan anak Puan tu? Adakah dia ceria seperti kanak-kanak yang lain, ataupun Puan terpaksa pergi hantar dia ke sekolah dan sebagainya? Okey, baik. Alhamdulillah kehidupan anak saya dia tak berapa stres dengan penyakit dia, sebab dia dah biasa daripada kecil, umur dia 6 tahun sehingga 12 tahun. Dia boleh kontrol stres yang dia hadapi, dan dia boleh belajar dengan baik. Cuma ada gangguan bila dia masuk ward. So gangguan di situ dia akan tak bolehlah menghadapi belajar seperti kawan-kawan yang lain. Bila aktiviti di sekolah pun, bila masa penyakit tu datang, saya akan stopkan aktiviti dia. Dan bila dia okey, saya akan lepaskan dia untuk ikut aktiviti yang ada di sekolah. Tapi Alhamdulillah setakat ini aktiviti core curriculum dia boleh lagi mengikutinya di sekolah. Okey, terima kasih. Dan demikianlah tadi sedikit perkongsian berkenaan perkongsian daripada Puan Fauziah berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi, cabaran yang dihadapi. Dan sekarang kita dengarkan sedikit daripada Ustaz Ashraf. Apakah Ustaz Ashraf boleh sampaikan kepada dua orang ibu ini, bagaimana cabaran yang dia hadapi? Apakah nasihat-nasihat Ustaz kepada kedua-dua orang ibu ini dan kita khususnya, Ustaz? Baik, saya rasa untuk cerita kepada orang yang menghadapi tak sama. Kak berapa tahun kak anak? Lebih kurang dalam berapa tahun anak? Daripada lahir sampai sekarang. Sekarang anak dah 2 bulan. Kak hampir 6 tahun. Saya ada anak saya jatuh tangga, darah sikit kan. Tapi kita terasa. Itulah kata segangster seorang ayah pun sakit demam anak dia tak boleh tahan. Sakit demam anak dia akan menitiskan air mata. Ini sebab kasih sayang seorang yang mempunyai pertalian yang hebat. Jadi saya rasa mungkin orang yang dah ada di hadapan ni adalah orang yang sendiri merasai. Tidak sama dengan kita yang bercakap. Namun
Kesabaran itu kita minta Allah masuk dalam hati kita. Saya tengok video tadi pun terkesan. Kita lalu, kita nampak orang langgar kucing pun kita tak boleh tidur lena. Tuan-tuan, ada orang yang dalam hatinya tidak dimasukkan mawaddah, rahmah, wudda, kasih sayang daripada Allah. Ada orang dia naik kereta, berhenti kat traffic light, dia tengok kawan ni naik motor sebelah dia. Tengok tapi tak ada punca, meluat, benci ada tak? Tengok tak suka macam tau. Tak suka macam tau. Ada orang dia buka Facebook, dia kira nak troll orang. Ada orang dia buka dia tengok apa salah orang, aku nak cari salah orang. Contoh, ni manusia. Tetapi orang yang diberikan rahmah, wudda, saya tak kenal dengan Fauzi. Saya tak kenal. Sebelum ni tak pernah jumpa, mungkin kali pertama, kali kedua, wallahu a'lam. Tetapi kalau Allah bagi kasih sayang, wudda, rahmah, mawaddah, kita boleh sayang dan cinta kerana Allah. Kita boleh terkesan dengan perhubungan ini. Tapi manusia yang Allah tak bagi limpahkan dalam hati cahaya, jadi macam kes tadi. Nabi pernah baca satu hadis kursi. Allah sebut, ni Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, taman-taman orang syurga. Kalau nak cerita inilah, kalau kamu nak menjadi orang saleh, amalkanlah perbuatan ini. Kamu boleh buka kisah-kisah bab ketika menziarahi orang sakit. Kata Imam Nawawi, menziarahi orang sakit hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung tak ziarah orang yang sakit, satu kampung berdosa. Fardu kifayah, kalau ada orang aksiden tepi jalan, semua tak berhenti, semua yang lalu tu berdosa. Fardu kifayah. Satu kampung ada orang terkesan dengan kesakitan, kita tidak membantu, satu kampung tu berdosa. Kalau seorang dah pergi, lepas tanggungjawab. Tapi kita anggap fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Kita tak pernah, kita nak buat, biar kita yang buat, orang lain tak payah. Jarang orang buat macam tu. Fardu kifayah. Sebab itulah Nabi sebut dalam bab menziarahi orang sakit, macam mana Nabi menggunakan perkataan yashfi Sa'dan, semoga Allah sembuhkan kamu wahai Sa'ad. Nabi gunakan tahur insya-Allah, orang datang jumpa orang, tahur insya-Allah. Nabi memegang bahu orang tua. Nabi memilih, Nabi nak jalan dengan siapa ni Nabi ni. Nabi nak milih dengan siapa Nabi nak berjalan. Kita kadang-kadang kita nak berjalan, kita pilih orang siapa kita nak jalan. Aku jalan dengan Ustaz Ashraf, ada jenis tu tak? Saya tak, bukan marah, silalah jalan, tak kira pun bukan tak mau jalan pula tak. Dan nak cerita ada orang memilih. Tetapi Nabi dalam riwayat memilih siapa yang Nabi nak berjalan. Nabi suka berjalan dengan balu-balu syuhada. Nabi suka berjalan dengan fuqara. Sebab itulah bila Nabi meninggal dunia, Nabi wafat saja ramai orang menangis, tak dapat tahan. Antaranya fuqara, du'afa, golongan mustad'afin, ahlus suffah, orang miskin, semua menangis. Sebab kenal Nabi begitu dekat dengan orang susah. Sebab tu Nabi kata, Allah pernah sebut dalam hadis kursi, Imam Nawawi bagi tahu. Allah kata, wahai si fulan, kenapa kamu tak bagi makan kepada aku? Si fulan tu jawab, ya Allah, macam mana aku nak bagi makan kepada engkau ya Allah? Engkaulah bagi makan kepada kami. Allah tanya si fulan, kenapa engkau tak bagi minum kepada aku yang dahaga? Manusia tu jawab, ya Allah, engkaulah yang bagi minum. Engkau Allah mayasqi, engkaulah yang memberi minum ya Allah, bukan kami yang bagi minum kepada engkau. Allah sebut, wahai si fulan, kenapa engkau tak menziarahi aku yang sedang sakit? Maka si fulan tu jawab, ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan kami ni yang penuh dengan kesakitan. Allah menjawab ketiga-tiga persoalan. Allah sebut, wahai si fulan, bukan aku yang lapar, bukan aku yang dahaga, dan bukan aku yang sakit. Tetapi kenapa kamu tidak menziarahi orang yang sedang lapar? Kenapa kamu tidak menziarahi, membantu memberi minum orang yang sedang dahaga? Kenapa kamu tidak menziarahi hampir dengan orang yang sakit? Kerana aku begitu dekat dengan orang lapar, orang dahaga dan orang yang sakit. Sebab tu ulama mengatakan, ketika mana orang sakit, disunnahkan kita cakap kepada orang sakit, wahai si fulan yang sakit, tolong doakan kepada aku, minta ampun dosaku. Sebab doanya makbul, dia dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan, orang yang sakit, bila orang datang padanya, pegang bau, kata tolong doa kau makbul, dia teringat, aku nak doa ke orang Tuhan makbul, tambah aku minta doa kepada aku, Allah lebih dengar. Allah lebih dengar.
Ini cara didikan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi akan memegang, mengusap orang-orang mustad'afin. Nabi mengusap tangan-tangan, bahu-bahu mereka. Nabi ini adalah orang yang dekat. Orang rasa kasih sayang Nabi, terasa kasih sayang Nabi. Tapi sayang untuk kita, kadang-kadang orang tidak terasa, terkesan dengan yang ada pada diri kita. Saya rasa cukup panjang dah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah beri tabah kepada kita, Allah beri kekuatan kepada kita, ada nur dalam hati kita, ada cahaya dalam hati kita. Kalau tak ada cahaya, semua orang kita pandang dalam keadaan benci, menyampah, meluat dan sebagainya. Teringat lagu, kalau sebut lagu rock, saya teringat juga lagu-lagu nasyid dulu zaman sekolah. Kalau kamu teringat satu lagu, Bila Nur. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri menatapi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila nur melimpah di hati, bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun, manusia baru bangun. Kalau semua tidak mempunyai hati yang mempunyai cahaya, kita akan terus dalam keadaan tidak mengendahkan nasib orang lain. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ashraf atas rumusan yang dibuat ataupun kata-kata yang telah diberikan kepada kedua-dua orang ibu yang menghadapi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anaknya menghadapi kesakitan yang sedemikian. Dan kita mungkin hari ini kita tak dapat rasai, kita mungkin hanya dapat menggambarkan rasa sedih kita, rasa takut kita, tapi bagaimana mungkin kita tidak mampu merasai apakah yang sebenarnya dirasai oleh orang yang betul-betul merasai. Selagi kita tidak merasai, kita tidak merasai sesuatu perkara itu, maka kita tak akan pernah merasai sesuatu perkara itu. Dalam tu. Jadi mudah-mudahan dapatlah tangkapnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya mohonlah kepada Puan Hazni memberikan sedikit harapan ataupun kata-kata kepada kami semua yang berada di sini yang mungkin rasa cerdik akalnya tapi mungkin dangkal hatinya, insya-Allah. Cuma satu yang saya pesan, kalau macam bakal ibu-ibu kalau menghadapi saat seperti saya, mula-mula memang tipulah kalau kata saya lemah bila menghadapi anak yang macam tu kan. Tapi kalau boleh tu cuba-cuba bersabar sebanyak yang mungkin lah. Tawakal apa semua. Memang ramai yang cakap reda kalau anak kita tak ada ke apa kan. Tapi selagi dia bernyawa, bagi saya kita berharaplah, bagi harapan juga untuk anak kita lebih bersemangat lah kan. Walaupun mula-mula memang kalau ibu-ibu lah menghadapi macam mana saya hadapi bila dapat anak yang macam ni, memanglah kalau saya lemah, saya nampak anak saya pun lemah. Dah 3 kali dia kritikal semua kan. Jadi tapi kalau bila kita bersemangat kuat apa semua, nampak anak pun semangat lah untuk hidup jugalah. Saya nampak dari situlah. Itu je. Okay, terima kasih Puan Hazni. Itulah pesanan dan moga-moga dapat memberi manfaat kepada kita. Dan seterusnya Puan Fauzia. Baik, untuk bakal-bakal para ibu dan bapa, kadang kita digunakan zuriat pada awalnya sihat walafiat. Beza dengan Puan Hazni, memang daripada lahir baby dah ada masalah jantung. Bagi saya pula, lahir seperti saya cerita tadi, lahir dia sihat seperti kanak-kanak lain, tapi kita tak jangka semua atas kuasa Allah. Bila umur dia 6 tahun, dia mengidap nephrotic syndrome, yang di mana kanak-kanak lain juga kena juga nephrotic syndrome ataupun sakit buah pinggang. Tapi anak saya ikut kata doktor adalah sesuatu yang lain. Bila dia bagi ubat ni, dia akan tolak, bagi ubat ni akan tolak. So dia macam
sensitif pada steroid. Kurang je steroid, dia akan datang balik. Jadi sebagai ibu, bakal ibu, sebagai bakal ayah, kita kena kuat tabah, redha dengan apa yang ada, dan kita perlu sokongan daripada keluarga, terutama keluarga dan rakan-rakan sekerja, sebab semua yang ada di sini akan bekerja. Jadi kita perlu hubungan yang baik antara rakan. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri, sebab bila kita pentingkan diri sendiri, mungkin bila kita bekerja nanti pun kawan tak nak tolong kita. Jadi itu je lah harapan saya pada semua pakar-pakar ibu, para ibu, pakar-pakar bapa dan para bapa. Jadi kita kena apa-apa, kita kena redha, dan mudah-mudahan apa yang Allah beri pada kita, semakin dekat kita padanya. Itu menunjukkan bahawa Allah sayang pada kita dan Allah nak dekat kita dengannya. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Fauziah. Dan saya sebenarnya berminat untuk berkongsikan satu pengalaman saya sendiri. Saya mempunyai seorang sahabat, baru saja kenal. Kali pertama kenal, lihat seorang sahabat. Sahabat saya ini seorang anak yatim piatu, sebatang kara, seorang, tunggal. Tak ada siapa di dunia ini melainkan diri dia seorang saja, tak ada saudara mara. Dan Allah uji dia dengan kanser, penyakit kanser tahap 4. Saya kenal dia, Ustaz. Kali pertama saya kenal di UPSI ni. Saya kenal, baru lebih kurang dalam sebulan yang lalu saya kenal. Dia datang, sahabat saya bawa dia, dikenalkan. Inilah orang yang aku ceritakan. Dia penyakit kanser tahap 4, tapi bagaimana mungkin di hadapan kita dia memberi ketenangan kepada kita. Bayangkan kita yang sihat walafiat ni, sihat sejahtera ni. Saya terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh sahabat saya ni. Seorang anak yatim piatu, pergi ke mana sahaja. Beliau seorang pelajar di UIA, pergi ke mana sahaja hanya berharap belas kasihan orang. Datang ke UPSI, menginap 1 malam 2 malam, kemudian kembali semula ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Tahap 4, tapi di mana wajahnya penyakit kanser tahap 4 kita tidak dapat lihat. Saya tak dapat tengok dia ni sakit ke, normal ke, apa ke, tak tahu. Betapa gembiranya dia, tidak menunjukkan sedikit pun rasa sedih dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mendoa, dia memohon doa para sahabatnya. Saya kali pertama kenal dia seolah-olah macam aku dah kenal dia selama setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Dia datang usap saya, share, doakan saya. Dia ada impian, doakan saya untuk menjadi seorang muazzin, doakan saya untuk mati, untuk saya meninggal di Mekah. Itu harapannya, doa. Dia mengharapkan sahabatnya mendoakan diri dia yang sakit kanser tahap 4. Tetapi bagaimana dia boleh menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang sakit itu, dia masih lagi boleh menggembirakan diri dia, bahkan dia menggembirakan orang di sekelilingnya. Jadi sebelum mengundurkan diri, saya ingin membacakan 2 petikan hadis yang bermaksud, yang pertama, seseorang Muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang. Iaitu hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang kedua, ketika menghadapi ujian, kita perlu memperbanyakkan sabar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada anugerah yang lebih baik selain daripada beroleh sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin kita lihat hari ini, kita rasa sabar, kita melihat kesengsaraan orang lain, kita melihat kesengsaraan diri kita sendiri. Celiklah akal, celiklah hati, celiklah minda untuk melihat dengan mata hati, bukan lihat dengan mata yang kita rasakan penuh dengan sempurna. Kita rasakan kita dapat melihat dengan semua yang kita dapat melihat, tapi lihatlah dengan mata hati. Jadi sebagai penutup untuk majlis kita pada malam ini, saya begitu mengharapkan Ustaz
Ashraf dapat membacakan doa penutup buat kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qini nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Tangan yang menadah tangan ini, ya Allah, tangan ini jugalah penuh dengan dosa, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah. Syurgalah untuk ibu ayah kami, ya Allah. Luaskanlah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau berilah kesempatan kepada kami anak-anak untuk menghiburkan hati ibu ayah kami seperti mana mereka hiburkan hati kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa isteri kami, ya Allah. Ampun dosa suami, ampun dosa anak-anak kami, ampun dosa guru-guru yang mengajar kami, ampun dosa adik-beradik kami, ampun dosa jiran-jiran kami, ampun dosa seluruh umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Engkau bukalah kepada kami pintu hidayah, bukalah kepada kami kecerdikan melihat pintu hikmah, berilah kepada kami pintu hikmah, dapat kami melihat dengan lebih jauh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, tanamkanlah ke dalam sifat dalam hati kami, ya Allah, sifat wudda, rahuma, kasih sayang, sifat mencintai sesama makhluk, ya Allah. Ya Allah, buanglah sifat benci membenci, masukkan ke dalam hati kami sifat ikhlas, sifat tawadhu. Jauhkanlah hati kami daripada riya, ujub, takabur, sum'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau berilah kebaikan kepada adik-beradik kami di Syria, di Rohingya, di Gaza, di Mesir. Berilah kebahagiaan kepada mereka, ya Allah, di seluruh biladil muslimin, ya Allah. Berilah kebahagiaan, kesejahteraan kepada mereka seperti mana kami sejahtera di sini, ya Allah, dengan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau kuatkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Bebaskanlah kami daripada api neraka, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab yang pedih, ya Allah. Mudahkan urusan kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, hati yang luas, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian sekadar itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.